Masa kecil-kecil dulu, kita suka baca buku Mastika yang mana terdapat banyak sangat kisah-kisah mitos tu kan. Maklumlah zaman dulu ni mana ada social media. Punyalah tak apa tu, kita kumpul buku Mastika tu. Tapi Nas bukan nak kaitkan dengan buku Mastika. Nas nak kaitkan dengan kisah-kisah mitos yang mana kalau kita cerita sampai sekarang ni masih ramai lagi orang suka mendengarnya. So kali ni Nas nak share dekat korang kisah mitos yang terdapat dekat Sarawak. Tapi bukannya pasal buaya, sebab biasalah kita sebut pasal Sarawak je auto orang ingat pasal buaya. Tapi tahu tak korang sebenarnya dekat Sarawak ni dia terdapat juga kisah-kisah batu misteri yang mana mungkin ada juga yang korang pernah dengar dan mungkin ada yang korang belum pernah dengar. So Nas nak share kat korang sekarang ni 5 kisah-kisah misteri mengenai batu yang ada dekat Sarawak. Tahu tak korang, dekat Sang Tubong Kucing Sarawak ni, dia ada satu batu yang mana kepala dia bentuk semacam buaya yang telah dipenggal. Kisah pertama yang Nas nak share dekat korang ni sebenarnya terdapat banyak sangat kisah versi penceritaannya sebab mereka tak jumpa lagi maklumat yang sahih mengenai kisah batu ni. Batu ni dikenali sebagai batu boyak ataupun batu buaya. Dari sini kita boleh tahulah kenapa nama batu buaya, sebab kepala macam buaya. Senang nak ingat Kisah legenda mengenai batu buaya ni, dia berkait rapat dengan satu individu tersohor yang bernama Datuk Merpati Jepang. Tak kenal ke tak tu Datuk Merpati Jepang ni? Beliau ni merupakan seorang pemimpin di kerajaan purba di kerajaan Sang Tubong pada kurun yang ke-15 di negeri Sarawak. Jadi kenapa dengan Datuk Merpati Jepang dengan kisah ni? Kisahnya bermula apabila Datuk Merpati Jepang ni menetap dekat Sang Tubong. Pada ketika itu, Datuk Merpati Jepang ni dia berhasrat untuk menunaikan solat dekat tepi pantai Sang Tubong. Masa beliau mula solat tu, kelihatan 2 ekor buaya, iaitu buaya betina dengan buaya jantan sedang mengawan. Datuk Merpati Jepang ni pun rasa konsentrasinya terganggu lah kan sebab buaya tu. Sebaik sahaja Datuk Merpati Jepang ni habis solat, dia telah menetak salah seekor kepala buaya tu dengan menggunakan parang sehingga bercerailah badan buaya tu dengan kepalanya. Nak dijadikan cerita, habis dia letak kepala buaya tu, dia telah menyumpah kepala buaya tu sampai ke menjadi batu. Korang semua jangan risau sebab sampai sekarang batu buaya ni masih ada lagi dekat tepi pantai Sang Tubong tu. Kisah batu misteri yang kedua ni lagi menarik sebab apa? Sebab batu ni dia kelihatan seperti bentuknya panjang dan kelihatan seperti ular yang gegasi. Tadi pasal buaya, sekarang pasal ular pula. Nama yang diberi kepada batu ni ialah Batu Nabau yang terletak dekat Sungai Bukong. Nak tahu kenapa dia menarik? Dekat batu ni terdapat huruf-huruf Jawi iaitu alif, lam, ha, mim, nun dan sin yang terpisah dan terbalik. Kemudian batu ni telah dicat untuk menampakkan lagi seperti ular oleh para pengamal agama. Mungkin sebab dia cat tu nak nampakkan lagi macam ular lah kot, manalah tahu. Cerita dia bermula apabila ada seorang lelaki ni dia mimpi melihat seekor ular gegasi yang mana bertukar menjadi bongkah batu. Macam biasalah manusia ni ada sikap ingin tahu di mana dia ni pun carilah kat mana bongkah batu besar tu. Cari dia pun jumpalah kat kawasan Engkelili yang mana terletaknya Batu Nabau ni. Kalau ular Nabau ni dia melintasi Sungai Baleh, maksudnya apa? Maksudnya banjir besar bakal berlaku. Batu Nabau ni sebenarnya ada banyak lagi kisah-kisah Sebab apa? Ada juga yang mengatakan Nabau ni adalah nama seorang lelaki yang telah mengganggu isteri orang. Kemudian nak dijadikan cerita, penduduk dekat situ dia telah potong Nabau kepada 7 bahagian sebelum dicampakkan ke dalam sungai. Korang pernah dengar tak batu yang mana dia boleh membesar dan kulitnya boleh tertanggal? Kisah batu yang ketiga ni pula diberi nama Batu Kinyang yang terletak di Jalan Rock. Cerita dia bermula apabila ada seseorang lelaki ni dia tertidur dekat atas batu kinyang ni akibat letih bekerja seharian. Masa dia tertidur dekat atas batu kinyang tu, dia telah bermimpi berjumpa dengan seseorang. Dia ni pun berhajatlah untuk mendapatkan zuriat. Tak lama kemudian, percaya atau tak, dia telah dikurniakan dengan seorang cahaya mata. Selepas dekis kejadian tu, batu kinyang ni dah dijadikan sebagai tempat memohon hajat orang ramai pada zaman-zaman dulu. Tapi sayang, hikmat batu kinyang ni tak tahan lama sebab dekat situ dibina pula tempat sembelihan kinzir. Jadi dia punya hikmat tu dah tak ada. Batu yang merupai gong, batu yang ni dipanggil nama sebagai batu berdawa ataupun tawak. Tapi masyarakat lebih sinonim dengan perkataan gong. Jadi secara automatik nama dia batu gong. Kisah mengenai batu kinyang ni lagi dahsyat sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan seekor raksasa
yang mana dinamakan Remaung, iaitu makhluk aneh yang memakan manusia. Oleh kerana sifat dia yang suka memburu dan makan manusia, jadi dia ni telah digeruni oleh masyarakat Iban yang tinggal dekat situ. Lalu terdapatlah seorang pahlawan yang bernama Bungai Nuing, yang mana dia ni memiliki kesaktian yang tak ada dekat manusia yang lain. Dikatakan juga perlawanan di antara Remaung dengan Bungai Nuing ni berlangsung selama 3 hari 3 malam, di mana antara diorang ni tak ada yang menang. Jadi Bungai Nuing ni dia menggunakan helah, iaitu memerangkap Remaung untuk masuk ke dalam satu batu ni, dan dia menggumpal lagi satu batu ni dengan menutup pintu masuk yang mana Remaung ada kat dalam tu tadi. Akibatnya itu Remaung pun mati kat dalam batu tu. Sebab itulah batu ni dinamakan sebagai Batu Gong. Macam itulah kisahnya mengenai Batu Gong. Kalau korang nak tahu, Batu Gong ni sampai sekarang dia menjadi tempat pemujaan bagi orang kepercayaan pagan. Kisah Batu Rasak yang terletak dekat kampung Penan Muslim ni antara kisah yang paling menarik sekali, tetapi ceritanya tak sepopular dengan cerita kisah yang lain. Nak tahu sebab apa? Sebab batu ni dia sebenarnya terdapat banyak bentuk-bentuk dia. Antaranya bentuk orang tegak, orang duduk, unta, kura-kura, wanita gendong anak dan lain-lain lagi. Sebab itulah tempat ini dijadikan tempat perhatian pelancong. Tapi itulah, orang tak boleh tengok batu tu secara dekat sebab batu ni pernah ada peristiwa di mana orang berlakunya kat situ histeria dan juga rasuk. Kisah dia berlaku sekitar 200 tahun yang lalu, di mana kawasan ni telah disumpah akibat perbuatan masyarakat tu semasa diorang mengendalikan orang kata majlis perkahwinan salah satu penduduk dekat situ. Nak tahu kenapa? Sebab mereka ni telah menghidangkan kat para tetamu lauk, iaitu daging tupai, dan mereka mengatakan daging tupai ni tak sesedap daging kura-kura. Oleh sebab diorang memperlekehkan makanan ni, kiranya mereka gelak terbahak-bahak sampaikan diorang tak sedar yang diorang ni telah memperlekehkan rezeki daripada Tuhan Ilahi. Nampak ia macam remeh, tapi kan disebabkan perbuatan tu, hujan lebat turun berserta dengan kilat. Nak dijadikan cerita, siapa yang telah disambar petir waktu tu secara tak langsung terus bertukar menjadi batu. Sebab itulah ada batu yang kat situ merupai manusia. Dan itu sahaja kisah-kisah mitos yang menarik mengenai kisah batu yang ada dekat Sarawak ni. Ingin Nas tekankan dan jelaskan kembali, sebagai seseorang yang berpegang teguh kepada agama, kita anggap ya benda ni seeloknya sebagai hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. So macam menarik tak kisah-kisah yang macam ni? Kalau korang suka cerita-cerita yang macam ni, please jangan lupa subscribe, share and like kat bawah. Nas menantikan komen-komen korang kat bawah tu. Assalamualaikum.